Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ke surat 44 ya, bab 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, al-Imam Ghazali wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Ta'ah wa mahabbah lillah wa lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan dan kaitannya dengan kasih dan mahabbah, ya, cinta dan mahabbah. Jadi sebenarnya kita bercinta, ya, kita bercinta dengan Allah. Tanda kita cinta kepada Allah ialah kita taat kepada Allah, dan tanda Allah cinta kepada kita ialah Allah kasih kita dan mengampunkan dosa kita. Ya, Allah kasih, tanda Allah kasih kepada kita, Allah cinta pada kita, yuhibbuhum wa yuhibbuna, ialah Allah redha terima kita dan kemudian Allah mengampunkan dosa kita. Itu tanda kasih Allah kepada kita. Tanda kasih kita kepada Allah ialah sami'na wa ata'na. Di supaya kita dapat mengenal pasti tanda kasih, ya, mengenal pasti tanda kasih kita kepada Allah dan mengenal pasti tanda kasih Allah kepada kita, ya. Jadi tanda kasih Allah kepada kita ialah Allah redha pada kita dengan mengampunkan silap salah kita. Dan tanda kasih kita kepada Allah pula adalah ketaatan-ketaatan. Bukan hanya dengan dakwaan-dakwaan, tetapi dengan tindakan-tindakan lah. Dengan tindakan-tindakan kita menjauhi larangannya dan mengerjakan suruhannya. Itu maknanya mesti dibuktikan, barulah tanda kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih itu tidak boleh hanya dakwaan mulut sahaja. Ayat ini daripada surah Ali Imran, ya, ayat ini daripada surah Ali Imran. Dia kata bahawa beberapa kaum di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Muhammad, sungguh kami mengasihi Tuhan kami." Sebab nuzul ayat ni, surah Ali Imran ni. Kita jumpa di dalam perenggan kedua tu. Dalam perenggan kedua itu Al-Hasan telah berkata, ya, Al-Hasan Al-Basri telah berkata, beberapa kaum di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Muhammad, sungguh kami mengasihi Tuhan kami." Maka turun ayat ini, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Pakai juga ayat ni, tapi ayat pengasih. Bukan tak pakai, tak? Kita pakai tapi untuk ayat pengasih. Kita ambil sikit kainnya, lepas tu ambil sikit kain suaminya, lepas tu kita pintai lah. Dipintai-pintai, lepas itu dihembah. Hembah. Apa nak baca weh? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau nak kira sebab nuzulnya, memang lari tajuk lah. Tak ada kait mengait pula, antara Lacemi dengan Maniam tak ada kait mengait, antara Jauhari dengan Manikam tak ada. Jadi maknanya di situ Allah Ta'ala yang Maha Pemurah ni tadi, permintaan hambanya itu Allah Ta'ala maknanya kabulkan
Tapi bukan pasal ayat tu. Ayat tu lain sebenarnya. Ya tak? Macam inna fatahna laka fathan mubina. Kami patah, ya. Kami sebenarnya fatahna, kami buka bagi kamu, ya tak? Pembukaan kemenangan yang nyata. Bomo patah pula. Inna patahna. Jadi memang jadilah. Allah tu Maha Pemurah. Tapi bukan pasal ayat itu. Bukan pasal ayat itu, ya tak? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Darah pun berhenti. Bukan pasal ada ayat itu, tapi Allah yang sifatnya Maha Pemurah. Ya, kerana hajat kita, maka Allah Ta'ala makbulkan. Ayat itu bila sebut watab dan celakalah, emak. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah. Sekali lagi, ya tak? Takkan cerita darah pula celaka. Tak pasal ya tak pakai itu lorong dulu, ya tak? Mengapa? Jadi Allah Ta'ala tu oleh kerana dia sifat Rahman, dibaginya juga. Jadi ayat ini sebenarnya kisahnya menceritakan kami ini kasihkan Allah ya Rasulullah, ya Muhammad, sesungguhnya inna nuhibba rabbana, kami kasihkan Tuhan kami. Maka turun ayat, kalau betul kasihkan Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan kepada mereka, ikutlah sunnahku. Jadi macam mana dia kata dia kasih Allah tapi tak ikut sunnah Nabi, kan? Kadang-kadang dia bersolok, bila bersolok tak ada sembahyang jemaah. Macam mana? Ya tak? Nak kasihkan Allah kena ikut sunnah Nabi. Antara sunnah Nabi, bila dah berimpun bersolok tu, kena sembahyang jemaah. Ini sembahyang masing-masing dalam pondok reniknya. Kat mana pondok jangan tanyalah, ya tak? Tahulah tu, ya tak? Sudah. Jadi bila baca ayat Quran, Yasin tu boleh baca habis 10 minit. Tuhan kata warattilil Qur'ana tartilah. Mereka baca mana apa 10 minit boleh selesai Yasin. Sudah, cium benar. Cium benar, ya. Jadi maknanya banyak benda yang manusia ni kadang-kadang dia buat sesuatu yang dia dakwa kasihkan Allah tapi tak ikut sunnahnya, sunnah nabinya, ya. Fattabi'uni, barulah yuhibbukumullah. Kalau dia tak ikut sunnah Nabi, macam mana? Ya, tak ikut sunnah Nabi. Masa pergi ke Mekah, orang sembahyang jemaah, dia tak sembahyang jemaah. Sunnah Nabi itu sembahyang jemaah. Tak ada, kami tak boleh dengan demo ni, tak betul. Yang sembahyang ramai-ramai Mekah ni tak betul. Mika je yang betul. Sudah, ya tak? Tinggi benar makamnya. Jadi maknanya kadang-kadang banyak ajaran yang opini udah jauh dah larinya, ya tak? Tapi orang gemar pasal mudah. Mudah, ya tak? Mudah, senang, apa, banyak benda je tak payah dibuat, ya tak? Banyak bendanya tak payah dibuat, senang ceritanya. Ngaji tak payah, zikir je katanya. Ngaji tak payah, zikir je. Nanti Tuhan ajar kita melalui zikir tu dapatlah ilmu. Mahunya, ya tak? Tapi orang ikut. Tambah pula tempat tu ada air terjun, ya tak? Tempat tu pula tinggi atas bukit, sejuk, bedi, ya. Mulalah ngikut, ya tak? Jadi kita tak ada. Kita melihat, ya tak, kebenaran itu bukan pada orangnya, tapi apa yang diamalkannya melalui Quran dan sunnah itu tadi, ya tak, yang bertepatan dengan apa yang menjadi amalan Nabi. Jadi bagi kita contoh terbaik Rasul, habis cerita. Bukan syekh itu, bukan syekh ini, contoh kita yang terbaik ialah Nabi. Habis cerita. Jangan terbawa-bawa dengan syekh. Jangan terbawa-bawa dengan syekh. Kalau dia tak betul ikut Nabi, sudah, ya tak? Jadi maknanya contoh kita sebenarnya syekh. Contoh kita sebenarnya ialah Nabi. Syekh macam mana besar pun serobannya, ya tak? Tak ngombin-ngombin. Tak ngombin, ya tak? Tak mahunya selagi tak ikut Nabi. Ya tak? Jadi itulah pesennya, ya tak? Boleh ke dibeza-bezakannya sahabat? Kita ni tak payah Abu Bakar, Abu Osman, Umar.
kita ni ngikut Ali je katanya. Ini yang dikatakan termasuk ahli sunnah wal punah ni lah. Ahli sunnah wal punah ni lah. Mana maunya kita buat kopi tu? Kita dengan para sahabat ni mana boleh kita buat kopi tu? Ya tak? Siapalah kalau kamu nak merendahkan Abu Bakar, Allah Ta'ala suruh dan Nabi pula pilih dia menjadi teman Nabi dalam penghijrahan. Kamu nak merendahkan Abu Bakar? Oh, sudah. Ya tak? Kita levelnya siapa? Tak sampai pun. Ya tak? Tahap mana pun. Kuku dia pun tak sampai. Ya? Jadi ketahuilah bahawa mahabbah seorang hamba kepada Allah dan Rasul bererti taat. Kasih je tapi tak taat. Ya tak? Kata kasih tapi haram. Ya tak? Haram. Katalah seorang isteri kan, kasih akan suami. Abang kalau nak apa-apa ya, abang tengoklah dapur tu ya. Kalau nak makan nasi, abang tak nak lah ya. Abang rasa nak makan apa-apa mi ke apa ke, abang buka le Maggi tu ya. Nama kasih apa kopi tu. Oh, sudah ya. Kasih ni tak maunya, dia mesti ya ada buktinya ketaatan, kepatuhan, ya tak? Merendah diri, menyerah diri, itu tanda-tanda seorang yang kasih kepada seseorang, ya tak? Apatah lagi pada Allah dan pada Rasul. Adapun mahabbah Allah kepada hamba adalah pemberian nikmatnya kepada hamba berupa ampunan, maghfirah. Tanda kasih Allah pula pada kita, ya Allah kurniakan nikmat yang pelbagai serta nikmat yang paling besar, iaitu keampunannya. Allah, itulah yang kita cari, iaitu keampunan Allah. Dikatakan bahawa jika seseorang hamba tahu bahawa kesempurnaan hakiki hanyalah milik Allah, yang seseorang tu jadi segak, lawa, sebenarnya semua itu milik Allah. Seseorang tu masaknya sedap, ya tak? Seronok je kita makannya, puas je rasa. Semuanya adalah milik Allah, bukan milik hamba, bukan milik manusia, ya tak? Hamba ni bila-bila masa boleh Allah Ta'ala ambil balik. Udah balik tak sedap masaknya, lesyo, udah tak ada segak dah, ngapa giginya habis tak ada, kan? Nyongin, udah tak ada gigi, kan? Jadi kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, kesempurnaan yang hakiki. Habis manusia sifatnya nisbi. Nisbi ni relatif, ya, relatif. Makna relatif ni benda yang boleh berubah. Hari ni mungkin segak, belum tentu tahun depan segak. Berubah sama sekali ya, kadang-kadang tahun depan tu ya. Atau dari orang lain, dikata di situ bahawa hanyalah milik Allah kesempurnaan hakiki, dan setiap kesempurnaan yang dia lihat pada dirinya ataupun pada orang lain, disebut di situ dari dirinya ataupun dari orang lain, ataupun pada dirinya, kalau dia rasa dia perfect, dia rasa dia ideal, ya tak, sempurna, ataupun pada seseorang yang dikaguminya begitu sempurna, begitu perfect, ya, adalah dari dan berkat pertolongan Allah jua. Semuanya itu bukan kita punya, semuanya Allah Ta'ala punya. Ya, kita nampak, hai mak tulisan Roni, ya Allah, lawanya, ya tak? Tak ada langsung bertengkah, ya, tak ada langsung berbeza, ya, cantik je. Ya Allah, hei, semuanya Allah Ta'ala punya. Sebenarnya berkat pertolongan Allah jua, bukan daripada manusia. Semuanya Allah Ta'ala punya, ya. Maka kalau disedar begitu, tentu cintanya hanyalah untuk Allah. Ya, bukanlah kepada makhluk, sebab makhluk yang jadi sempurna itu kerana Allah sempurnakan dia. Maka kalau begitu cintanya kepada Allah, bukan pada makhluk, ya. Dia begini, ya, kita dapati ada seseorang, katalah anak kita dilayan dengan begitu baik, mendapat segala kesempurnaan daripada seseorang yang kita amanahkan. Jadi takkan kita hanya kasih kepada anak kita yang begitu sempurna, dilayan dan mendapat pembelaan dan pembiayaan, kita lupa kepada yang membiayainya. Kita lupa kepada yang maknanya kita membelanya, yang menganugerahkannya pelbagai nikmat. Oh, tak jadi. Jadi kita ni bila tengok pada makhluk, pada diri kita ada kesempurnaan, jangan kita takjub
ya, pada diri kita dan pada orang. Sebaliknya hendaklah kita ta'ajub pada Allah, ya, hendaklah kita itu merasakan ianya tidak ada melainkan daripada Allah jua. Allah lah yang sebenar, yang lain itu hanyalah bayang, ya, yang lain itu hanyalah bayang. Untuk kemudian mahabbah itu terwujud bukan, tentu cintanya hanyalah untuk Allah. Dia taat kepadanya, suka sesuatu yang dapat mendekatkan dia kepadanya. Apa juga benda yang boleh membawa murka Allah, dijauhinya. Apa benda juga yang boleh membawa mahabbah Allah, didekatinya. Apa juga pekerjaan, apa juga perbuatan, apa juga percakapan yang boleh membawa kasih sayang Allah, itulah yang dicarinya. Apa juga benda yang boleh membawa murka Allah, itulah yang dijauhinya. Tadi saya pergi ngajar satu masjid, ya. Kawan tu tengah sembahyang sunat, boleh bercakap depan dia, gonggang, bisin. Kawan tu tengah bermunajat dengan Allah, tengah menghadap Allah, ya tak? Yang berbisin berlabur depan dia tu, dia maknanya langsung tidak mengumpamakan. Ya, sepatutnya kan dia sedang menghadap Allah. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu melihat seseorang yang menghalang hambanya yang ingin sembahyang ataupun yang sedang sembahyang dengan bentuk gangguan-gangguan itu? Gonggang atau cerita rumah terbuka saja. Tak habis-habis rumah terbuka ni tadi, ya tak? Sehari 2, sehari 3 rumah terbuka depan orang sembahyang sunat. Cakap ya pun jauh lah sikit, ya tak? Kamu tu, dia tu kan tengah menghadap Allah. Jadi benda-benda yang boleh dimurkai Allah, kita jauh. Benda-benda yang boleh mendatangkan mahabbat Allah, kasih sayang Allah, yang itulah yang kita dekati. Allahu Akbar, ya. Jadi katanya dia akan suka sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Untuk kemudian mahabbah itu terwujud pula dalam bentuk taat. Asalnya dia sifat hati, tapi akhirnya terbukti dengan tindak tanduk ketaatan, kepatuhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya. Itu yang dia berjaga tertib, ya tak? Segala sunat, ya tak? Segala yang boleh, maknanya kesempurnaan daripada ibadah itu, termasuklah yang sunat-sunat tadi, diamalkannya, dilaksanakannya untuk mendapat kasih sayang, untuk mendapat kasih sayang Allah. Diriwayatkan daripada Bashir Al-Hafi, yang tadi itu kita dah baca, ya. Diriwayatkan daripada seorang wali yang bernama Bashir Al-Hafi. Hafi ni maknanya tidak berkasut. Dia ni asalnya, Bashir ini ialah orang biasalah, bukan lagi biasa, buih. Allah, gemuk tak berkasut. Ngapa tak berkasut tu? Gemuk manjat pokok. Ngapa manjat pokok tu? Faham sajalah. Tu Bashir Al-Hafi ni tadi, ya tak? Hafi jamaknya hufat, ya. Ya, dikatakan dalam satu hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, kan? Wa ma amaratuha, ya, apakah tanda-tanda kiamat? Antaral hufatal urata, ya, kamu melihat orang yang berkaki ayam, kamu melihat orang yang compang-camping, tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba membuat bangunan tinggi-tinggi. Asalnya dia miskin. Jadi di sana orang yang miskin tu ditandakan dengan hufat. Hufat tu jamak kepada hafi. Hafi tu maknanya yang berkaki ayam, tak ada kasut. Begitulah Bishr Al-Hafi. Jadi diriwayatkan daripada Bishr Al-Hafi rahimahullah, dia berkata dalam tidur, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Bashir, tahukah engkau sebab apa Allah mengangkat kamu melebihi teman-temanmu? Ya, kenapa Allah Ta'ala, ya, mengangkat darjat kamu, ya Bashir? Antara lain, ya tak? Jadi Bashir menjawab, la ya Rasulullah, tidak tahu. Apalah pula Allah mengangkat saya, apa kelebihan saya? Nabi kata, lalu baginda bersebut di dalam mimpi kepada Bashir Al-Hafi, adalah disebabkan khidmatmu kepada orang-orang yang soleh. Ya tak? Maknanya khadam, khidmah, daripada situ timbulnya khadama. Khadama, khidmah. Orangnya khadim, kita kata khadam. Dia menjadi khadam kepada Rasul, khadam kepada orang-orang yang soleh.
Orang yang baik-baik tu dia memberikan khidmat. Jadi dalam bahasa Arab dia tu khadam, orang yang memberikan khidmah. Khidmah tu kha dal mim ta marbutah. Orangnya khadam. Kita kata khadam, Arab kata khadim. Khadimul haramain. Ya, khadimul haramain, ya tak? Yang menjadi khadam kepada haram Makkah dengan haram Madinah. Jadi maknanya apa pasal kamu diangkat? Rupanya antara lain ialah suka memberi khidmat kepada orang yang soleh. Siapa dia orang yang soleh? Orang yang menunaikan hak Allah dan hak hambanya. Itu orang soleh, ya. Orang yang soleh itu tak semesti janggutnya, tak semesti bajunya, tak semesti serbannya, tak semesti. Tetapi orang yang soleh sebenar-benarnya ialah yang menunaikan hak Allah dan hak hamba Allah. Itu soleh. Tak semesti bajunya, mungkin dia baju biasa je, simple je. Ya tak? Mungkin pakai kemeja je. Tapi dia menunaikan hak Allah. Time semayang dia jaga. Dia menunaikan hak hamba-hamba Allah, ibunya, ayahnya, saudara maranya, dia jaga hubungan. Apalah makna sekadar berserban dengan jubah, tiba-tiba hak Allah tak jaga, hak hamba-hamba Allah pun tak jaga. Dia songlapnya harta paraib. Kemudian maknanya dia bila ada berkaitan dengan orang dalam muamalahnya, urus niaganya, payah betul lah. Dia kira nak untung ke dia je. Sorban jangan kira. Ya tak? Jangan. Tapi ya tak? Ceti ya. Ceti ya. Kira nak ke dia je. Minta maaf lah ya, bukanlah saya tak nak bersorban tu. Tapi maknanya kalau dapat kedua-dua cantik lah. Kalau dapat sorban pun sorban, Masya Allah. Kemudian hak Allah pun ditunaikan, hak hamba Allah pun ditunaikan. Tapi jangan dipandang kecil orang yang kelihatan hanya berkemeja je, tapi tak tidur malam menunaikan hak hamba-hamba Allah. Ya Allah, ya tak? Orang susah je datang rumah dia, dia pun terus pergi tolong apa yang boleh tolong. Tuan-tuan tengok Cik Rai tu pakai baju kemeja je, bukannya tidur malam. Orang datang ngadu, orang ni datang minta itu, orang ni datang minta tolong selesaikan masalah, dia pergi tu. Pergi dia, kadang-kadang tak tidur malam katanya. Itu. Jadi maknanya di situ bukan yang dikatakan soleh itu semata-mata dengan pakainya. Ya, yang dikatakan soleh itu menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Apa maknanya dia bukan main lagi dengan Allah, tapi hamba Allahnya, ya Allah. Ya tak? Teruk dia ya. Allahu akbar. Jadi khidmat kamu kepada orang yang soleh itu menyebabkan kamu diangkat martabat mengatasi yang lain. Nasihat-nasihat kamu untuk saudara-saudaramu, memberikan consultation, runding cara, nasihat, ya, counselling, pandangan-pandangan. Yang kedua yang bernas. Dan yang ketiga, mahabbah kamu kepada sahabat kamu. Kasih sayang kamu, ketaatan, kasih sayang kamu kepada sahabatmu dan ahli sunnahku. Mahabbahnya kamu, kasihnya kepada sunnah Nabi, sehingganya dia menghidupkan sunnah Nabi ketika mana sunnah itu sudah dimatikan. Ya, man ahya sunnati 'inda mautiha falahu ajru mi'atu syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika sunnah aku sudah tidak ada diamalkan lagi, baginya ganjaran 100 syahid. Jadi dihidupkannya balik, ya tak? Dihidupkannya balik sunnah Nabi itu. Itu dia. Serta engkau mengikuti sunnahku. Inilah yang menyebabkan engkau wahai Bishr Al-Hafi naik dan terangkat martabat. Jadi ikut sunnah Nabi baru dapat kasih sayang Allah. Ya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku bererti dia mencintaiku, kata Nabi, ya. Maknanya siapa yang ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah aku berarti barulah dia itu cinta aku. Ya. Jadi sunnah ni pula terbahagi, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang wajib. Jangan hanya menegakkan sunnah yang sunat tiba-tiba menentang sunnah yang wajib. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu sunnah Nabi. Sunnah yang wajib. Menegakkan negara Islam yang terlaksananya undang-undang Islam, itu sunnah yang wajib. Menentang musuh-musuh Islam yang menzalimi orang-orang Islam, itu sunnah yang wajib. Sunnah yang sunat ni macam tamar, ya tak? Celok, ya tak? Makan maknanya 3 jari mula-mula, itu sunnah juga. Sunnah yang sunat.
Jangan kita menegakkan sunnah yang sunat, tiba-tiba menentang pula yang wajib. Tak jadi. Ya tak? Oh, sembahyang tahajudnya Masya Allah, sunnah tu, tapi sunnah yang sunat. Tapi menentang hukum Allah pun kuat juga. Sembahyang tahajudnya kuat, menentang hukum Allah pun kuat. Menegakkan hukum Allah tu sunnah yang wajib. Dia bukan main lagi lah sembahyang ni, tahajud ni, itu sunnah yang sunat. Bila ada nak ditegakkan hukum Allah, oi, tak boleh, tak sesuai. Oh, ditentangnya sunnah yang wajib pula. Jadi kena kita faham pula. Sunnah itu ada yang sunat, sunnah itu ada yang wajib. Apalah makna kita hanya menegakkan yang sunnah yang sunat, kita menentang pula sunnah yang wajib. Ya tak? Hidupkanlah sunnah Nabi. Ya. Dan barang siapa menyintaiku akan bersama akulah. Ya tak? Pada hari kiamat di dalam syurga. Ya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani wa huwa ma'i fi yaumil qiyamah fil jannah. Ya tak? Di dalam syurga. Habis di situ dalam athar yang masyhur, ya, kita berhenti dekat situ dalam athar yang masyhur, ya, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.